dah ada. Okay, Assalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Salam Jumaat. Okay, saya di Hai Fatihah Syafi'i. Okay, saya Dr. Nujaimah, ataupun panggilan pendek Dr. Jai. Saya di Klinik Nur Hijrah. Okay, this is my first Facebook live lah, as a solo live. So macam agak struggle jugalah sikit tadi, sorry. So I just want to make a very short video, video pendek sahaja. Hai Tengku Mariam. Tengku Mariam on camera. Okay, saya nak buat short video sahaja, video pendek sahaja berkenaan tips-tips untuk ibu bapa yang mana yang mempunyai anak yang kecil, seawal awal kelahiran sehingga umur 2 tahun ke bawah. Okey, sementara you all tengah santai-santai berehat di rumah, bolehlah sekejap saja yang saya nak kongsikan bagaimana untuk anda kenal pasti tanda pada anak anda, especially bayi yang kecil, untuk kenal pasti tanda-tanda yang bahaya, untuk decide whether anak you ni kena bawa ke hospital atau tidak. Dr. Afidah tak ada hari ni, solo Facebook live sahaja Fatihah. Okay, so alright, tanda-tanda bahaya yang saya nak tekankan di sini adalah hanya untuk bayi, ibu bapa yang punya bayi yang kecil. Kerana apa? Bukan kalau you compare dengan orang yang dah dewasa ataupun kanak-kanak yang dah besar, mereka pandai komplain. Dia orang pandai komplain. Dia orang boleh cakap, ibu saya sakit perut, ibu saya susah nak bernafas, saya sakit dada, ibu saya sakit tekak. Okay, so kalau kanak-kanak yang dah besar, senang sikit lah untuk ibu bapa decide, okay, ini kena bawa pergi hospital atau tidak. Tapi kalau untuk anak yang kecil, untuk bayi seawal kelahiran ataupun 2 tahun ke bawah, okay, diorang ni tak pandai nak bercakap, diorang tak pandai nak komplain. So ibu bapa lah yang kena jadi macam so-called macam eagle eye lah, untuk diorang betul-betul pantau, tengok apa tanda-tanda yang bahaya. Oh okey, ini anak aku tengah tak nampak tak cantik, ni kena bawa pergi hospital. Okey, ini yang saya nak sebutkan, ini yang saya nak share dengan you all semua. So apa tips-tips yang perlu ibu bapa tahu? Okey, untuk bayi, especially untuk bayi ataupun toddler. Toddler ni macam umur macam 2-3 tahun macam tu. Okey, so apa yang ibu bapa perlu tahu adalah bila mana you tengok satu aktiviti dia tak aktif, kurang aktif. Okay, you as a mother, you tahu okay, anak you aktiviti dia macam mana. Macam contoh kalau bayi bangun pagi pukul berapa, start menyusu pukul berapa, tidur pukul berapa lama dia tidur, lepas tu dia bangun, dia start main-main dengan you pukul berapa. Okay, so you punya gut feeling, anak I ni tak macam biasa lah, dia tidur je sepanjang masa, dia tak aktif macam biasa. Ataupun you tengok dia, you kejut dia bangun tidur lepas menyusu, tengok dia macam you agak-agak dia macam lembik je, macam tak apa nak respon. So nampak dia kurang aktif daripada biasa. So bila tak aktif, itu adalah tanda-tanda yang itu adalah petanda berkemungkinan anak you tengah tak sihat dan perlu dibawa ke hospital dengan segera. Okey, itu pada bayi. So satu, aktiviti bayi, tahap keaktifan bayi. Okey. Kedua, penyusuan, kurang menyusu. Okey, contoh kalau ibu yang menyusu badan, biasa kalau disusu badan pun dalam setiap kali penyusuan dalam 10 ke 15 minit. Tapi kali ni tak sampai 2-3 minit je dia dah tak nak menyusu dah. Okey, kurang menyusu. Ataupun kalau biasanya dia menyusu, kekerapan dia dalam setiap 2-3 jam sekali.
Kali ni dalam 4-5 jam tak nak menyusu. Kalau susu formula contohnya, biasa dia menyusu 3 ounce selang 2-3 jam. Kali ni tak sampai 1 ounce, dia dah tak nak menyusu dah. Okay, so kurang penyusuan tu adalah tanda-tanda maybe something wrong with your baby, dan kena segera bawa ke hospital. Alright, tu 2. Kurang penyusuan, tidak aktif seperti biasa. Okey, yang ketiga, kalau anak yang macam ada masalah cirit-birit, muntah-muntah dan cirit-birit, macam mana nak kenal pasti anak you tengah dehidrasi ataupun kurang air yang ketara. Okey, so tandanya yang you boleh tengok adalah, satu, you tengok bibir dia. Bibir dia macam kering mengelupas, ataupun you tengok lidah dia macam bercapuk-capuk putih, tak moist, tak lembap. Okey, ataupun you tengok air kencing dia. Air kencing dia pekat, tak seperti biasa. Biasa air kencing kuning cair macam tu kan. Tapi kali ni macam warna oranye pekat ataupun macam air teh. Itu tanda-tanda adalah dia kurang air. Air kencing concentrated, kita panggil urine concentrated. Kencing pekat menandakan dia kurang air. Ataupun dia tak kencing langsung. Kalau misal kata dia biasa kencing, dia kencing last kali kencing pukul 6 pagi sampai pukul 4-5 petang tak kencing-kencing. So maksudnya itu pun adalah antara tanda-tanda dia kurang air. Janganlah tunggu sampai pukul 4-5. Biasanya kalau pukul 2 macam tu, you dah kena berjaga-jaga lah. Lepas tu apa lagi? Kurang air, dehidrasi. Lagi satu, ini tanda yang paling bahaya lah. Kalau dia start, you tengok anak mata, bukan anak mata, dia tengok mata, keliling mata dia dah terperosok ke dalam, dah cengkung, dah ke dalam. Okey, itu adalah antara tanda-tanda yang bahaya. So yang tu you kena cepat-cepat bawa ke hospital. Sebab apa? Mungkin dia dah tahap dehidrasi dia yang sangat ketara, dah kena indicate untuk dia masuk drip dan masuk air lah. Okey, itu tanda-tanda dehidrasi ataupun gejala kurang air yang sangat ketara. Air kencing pekat atau tak kencing, bibir ataupun lidah nampak kering, dan mata terperosok ke dalam. Itu tanda-tanda kurang air. Okey, tu yang ketiga. Dan keempat, tips yang keempat, especially untuk anak-anak yang ada batuk sesama. So batuk sesama, macam mana kita nak tahu ada tanda bahaya atau tidak? Okey, biasa saya akan advise pada mak ayah, perhatikan pernafasan mereka. Okey, biasa you akan nampak dia bernafas dengan relax saja, comfortable, slow. Bukanlah slow sangat, macam biasalah, bernafas secara biasa. Tapi kali ni nafas dia nampak berombak laju daripada biasa, ataupun berlekuk ke dalam. Okey, ataupun you nampak dia macam struggle untuk bernafas. Okey, jangan tunggu sampai struggle untuk bernafas tu lah. So kalau nampak nafas laju, berlekuk ke dalam, itu adalah antara tanda-tanda mungkin kalau dia ada batuk sesama, kuman tu dah merebak sampai ke paru-paru. Okey, so itu 4 tanda yang biasa saya akan advise pada ibu bapa lah. Okey, tanda-tanda yang saya sebut ni adalah untuk you pantau di rumah. Okey, bukan macam biasanya saya akan lebih prefer kalau anak tak sihat, anak tengah demam, bawa dulu jumpa doktor. Make sure doktor dah periksa semua benda. Kalau dia batuk sesama, dah cek paru-paru ada bunyi atau tidak, ada nafas laju atau tidak. Kalau muntah atau cirit, tengok dia ada tanda-tanda dehidrasi atau tidak. So biasanya kalau pesakit yang datang ke klinik saya akan periksa dia dulu. Saya akan pastikan tak ada tanda-tanda yang membahaya yang perlu dirujuk ke hospital, dan saya akan bagi dia balik rumah, discharge home with advice. Advice tu macam mana? Inilah yang saya kongsi dengan you all semua. Advice ni adalah untuk ibu bapa pantau tanda-tanda yang bahaya yang ada pada anak-anak, yang menandakan okey, ini dah petanda untuk you bawa anak you ke hospital. So apa yang perlu dipantau? Itulah kurang aktiviti, kurang penyusuan, apa lagi tadi? Tanda-tanda dehidrasi, kurang air, macam bibir mengelupas, kurang air kencing pekat, tak kencing langsung, ataupun apa lagi tadi tu, mata terperosok ke dalam. Okey, kurang aktif, kurang penyusuan, tanda-tanda dehidrasi, dan yang terakhir sekali yang saya sebut tadi, nafas laju. Especially kalau yang ada batuk demam sesama, kita takut kuman tu merebak ke paru-paru. Okey, so apa yang kita akan dapat lihat bila anak tu start nafas laju, berlekuk ke dalam, itu adalah tanda-tanda you kena segera bawa ke hospital. Okey, itu biasanya yang saya akan advise pada pesakit-pesakit saya lah, apa yang perlu dipantau di rumah.
Okay, so first of all, make sure anak tu dah diperiksa di hospital oleh doktor, tak ada tanda-tanda yang bahaya, pantau di rumah. So apa yang perlu dipantau yang saya sebut tadi. 4 tips aktiviti, penyusuan, tanda-tanda kurang air dan tanda-tanda nafas laju. Okay, ada lagi lah beberapa tanda lain tapi yang itu lebih spesifik. Yang itu perlu penerangan lebih lanjut, tapi ini yang general lah yang saya kongsikan dengan you all semua. Alright. So itu sahaja, very short video, tak panjang pun. Saya nak kongsi tips sahaja. Kalau you all rasa info-info ni bermanfaat, bolehlah share. Okay. Dan untuk those yang duduk di sekitar Bandar Seri Putra, Bukit Mahkota, Bangi Avenue, Nilai, okay, kalau ada anak-anak yang sakit boleh bawa ke klinik kami, okay, Klinik Nur Hijrah di Bandar Puteri Bangi. Alright. Okay, itu saja. Selamat beristirahat bersama keluarga. Assalamualaikum. Salam Jumaat. Bye.